Hello, what up guys? Apa khabar semua hari ini? Harap korang semua berada dalam keadaan limpah kurniaan Allah hendaknya. Okay, macam biasa bagi saya like a few minutes untuk saya set upkan few things. Hari ni topik kita adalah topik yang paling best. Rasanya topik ni adalah topik yang korang semua nak dengar. Nak dengar. So, hari ni adalah hari saya nak cerita update sikit lah. Saya macam ada benda nak cerita sikit hari ni kan. So saya nak dulu orang seramai mungkin ada kat sini kejap. Nak kumpul-kumpul, nak buat setting sikit dulu kan, bagi semua orang dalam dunia ni dia tengok saya. So sebelum tu saya nak tanya apa khabar semua yang ada dekat sini. So macam biasa hari ni kita akan buat fitness Q&A. Kita dah tukar siaran. Hai Daniel Amirul, apa khabar orang di sana? Hai. Alright. Okay. Untuk pengetahuan korang, okay. Untuk pengetahuan korang, tadi saya ada meeting lah. Meeting dengan salah sebuah syarikat orang Malaysia, syarikat lah yang meminta saya punya expertise untuk melihat diorang punya produk tu adalah produk untuk bagi diorang lebih bagi produk tu untuk kurus lah lebih kurang kan. So macam biasa saya buat consultation, saya berikan saya punya saya dah buat research sikit sebenarnya since last week lagi, tapi saya just nak jumpa, nak tahu apakah detail ingredient dia, bukan sebab nak meniru tapi sebenarnya nak memastikan bahawa produk yang dijual tu really boleh membantu orang untuk menurunkan berat badan, plus ia juga boleh membantu untuk orang capai berat badan yang mereka kehendaki. Hai Jorges Langit Pradana, apa khabar orang di sana? Hai Nordin Syafiq, hai Umay Munah Hashim, nak tegur sikit. Hai Norizan Izan, hai Melinda Ayuni, hai Kirana Sultan, hai Rosnani Hussein, hai Syahrul Nizam, hai siapa lagi dekat sini nak tegur sikit? Boleh nak tegur sikit. Alright. Okay, macam biasa saya ada meeting tadi. Macam saya cakap tadi, saya ada meeting. Dan ini berkaitan dengan produk lah kan. Dia nak dapatkan saya punya expertise untuk melihat sama ada produk ni really works untuk turunkan berat badan, because they really want to help people juga. They have the same direction lah dengan saya kan, same mentality dengan saya, which is really good. Because nak cari orang yang ada same mentality tu agak payah juga these days. So apa yang saya boleh buat ialah saya just duduk dengan diorang dan saya sit down dan study a few ingredients, dan saya lihat sama ada ingredient itu really membantu atau tidak untuk diorang dapat customer diorang turunkan berat badan. So macam biasa saya sit down dan saya lihat lah kan semua dalam all possible aspect, all possible ingredient yang ada, dan saya tengok juga in detail apakah yang mereka setiap ingredient mereka lah secara in detail. So buat a few things yang saya rasa macam agak berpuas hati dengan benda yang mereka tawarkan lah, which is really good. Nah sekali saya nak share few things sikit. Hari ni kita akan bercakap tentang 20 suplemen untuk turunkan berat badan. Siapa sini excited nak tahu pasal suplemen apa nak turunkan berat badan ni sebenarnya? Aku ni cakap jangan makan suplemen, fokus kepada whole food dulu kan. So So bila saya cakap pasal jangan ambil produk kurus apa semua kan, tapi saya tak cakap pasal tak boleh ambil natural suplemen semula jadi, because suplemen semula jadi ni wujud. Saya boleh bagi dalam lebih daripada 10 contoh, saya bagi 20 contoh sebenarnya. In fact saya nak bagi lebih kalau boleh. So apa yang saya nak buat sekarang ni, saya nak share satu persatu dengan korang. Kalau korang interested nak tahu, saya nak tahu korang interested tak nak tahu apakah sebenarnya suplemen yang boleh bantu korang untuk turunkan berat badan.
Macam saya sebenarnya macam saya dah dalam bidang ni dah like for few years. I mean saya dah bantu ramai orang juga. Saya lebih macam fokus on untuk bantu orang untuk turunkan berat badan since early this year. Okay, saya just nak ambil masa sikit sebelum saya tegur ni. Hai Sayuti Ahmad. Hai siapa itu? Farida Ahmad. Hai Zaitul Ifah Saidin. Hai Nur Hasmi Muhammad Nur. Siapa lagi? Hai Nazira. Hai Fred Des. Nama punya penyanyi. Alright. Siapa dekat situ? Alright. So, hari ni saya nak bercakap tentang 20 suplemen untuk turunkan berat badan. Alright. Tapi sebelum tu saya nak memperkenalkanlah diri saya dulu kan. Nama saya Syah. Nama saya Syah daripada Batal Fitness. Kepakaran saya lah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. You can call me your slimming expert sebab saya telah membantu lebih daripada 50 orang untuk turunkan berat badan. Macam. So hari ni saya nak bantu lagi orang dan saya nak menjawab siapa-siapa yang nak tanya any question berkenaan dengan cara nak turunkan berat badan. So anda boleh tanya saya dekat dalam ruangan komen kat sini, ataupun kalau katakan mungkin korang nak dapatkan personalized touch, anda boleh WhatsApp saya di dalam di dalam ruangan komen yang saya dah pin sekarang ni. Saya tengah nak pin sekarang for each and every platform yang saya ada. Zas. Okay. Alright. Hai Nur Hidayah Angsur. Alright. Apa khabar? So itu adalah saya punya WhatsApp link. Okay. Untuk pengetahuan anda. Alright. Saya kalau boleh saya nak bantu ramai orang lah hari ni kan. Saya nak bantu seramai mungkin orang yang berminat nak turunkan berat badan. Saya really nak bantu anda be part of your fitness success story yang saya nak pastikan saya boleh bantu orang ramai lagi. Hai Luqmanul Hakim. Hai. Okay. Saya dah letak komen dekat saya punya WhatsApp, dekat saya punya komen semua tu. Saya jadikan dia sebagai pin komen supaya mudah untuk anda lihat dan anda juga boleh terus tekan link WhatsApp itu supaya for you untuk communicate dengan saya sebab saya nak bagi free consultation kepada anda semua, especially for those yang ada masalah berat badan yang berlebihan. Okey, macam okey macam ni. Sebelum tu saya nak bagi update sikit. Update sikit macam biasalah update. Tadi saya ada buat meeting, jumpa salah satu company, dia tanyakan tentang satu produk yang boleh membantu orang untuk turunkan berat badan. Saya dah kaji, saya tengah mengkaji lagi dan saya akan memberi update kepada anda sekiranya produk ni bagus atau tak. So macam biasa saya akan saya punya perjuangan untuk bantu orang turunkan berat badan dengan cara sihat supaya korang boleh dapat manfaat dekat situ. Hai Mas. Hai Zatul Ifah Saidin. Hai Anwar Ngah. Hai Mas Linor Lino. Nak tegur sikit siapa dekat sini. Saya minta maaf tau kalau saya tak nampak siapa dekat sini. Yang saya nampak apa yang terkeluar dekat sini je. Hai Brother Joe. Alright. Hai Zatul Ifah Saidin. Adik-beradik dengan Zain Saidin ke? Alright. Sini. Saya nak share ada 20 suplemen yang boleh bantu anda turunkan berat badan. So kalau anda amalkan ni secara konsisten, tak payah ambil 20-20, ambil 1 atau 2 je pun dah okey dah. Kalau katakan korang dah ambil 1 atau 2 tips tu, 1 atau 2 suplemen ni yang korang boleh amalkan setiap pagi ataupun setiap malam, saya akan bagi tahu waktu bila yang paling sesuai untuk makan atau minum, supaya korang boleh amalkan dia dan dapat bantu korang turunkan berat badan dan bantu bakar lebih banyak lemak. Macam best tak benda tu kan? Tak payah korang nak spend duit tak apa-apa kat tempat yang tak apa-apa. Alright. Saya nak bagi satu dulu. Pertama sekali adalah apa?
adalah kopi, ataupun secara general nama dia adalah kafein. Hai toko Rahimah gilingan bakso, jual bakso. Kopi mengandungi kafein. So anything yang ada kafein tu boleh membantu untuk bakar lebih banyak lemak. Alright, kenapa kafein ni bagus? Sebabkan kafein ada thermogenesis, ada efek untuk membakar lebih banyak kalori di dalam badan tanpa spend too much calorie. Nak cakap Okay, macam setiap benda yang kita makan kan, setiap benda yang kita makan ataupun setiap benda kita makan, setiap makanan tu ada kalori. So bila makanan tu ada high thermogenesis ataupun dia ada macam efek termogenik, so kita akan makan makanan tu dan dia akan bakar lebih banyak lemak lagi. Makanan yang boleh bakar lebih banyak lemak tu namanya adalah thermogenic food. Sebab dia apa? Dia akan bagi efek thermogenesis. Thermogenesis tu macam mana? Bila kita minum kopi tu, macam caffeine is one of them, yang ada thermogenesis. Bila kita minum kafein tu, dia akan jadi apa? Dia akan rasa badan kita rasa panas. Badan kita akan rasa berhaba-haba. Pernah tak korang rasa macam tu? Bila minum kopi, korang rasa macam apa? Rasa badan tu panas-panas lah, macam berhaba macam tu kan. Itu adalah efek thermogenesis, yang korang boleh immediately lepas minum kopi. So itu best dia lah minum kafein ni. Okay, itu yang pertama. Selain daripada itu, nama dia adalah green tea. Minuman green tea tu. Green tea tu juga boleh membantu korang untuk capai thermogenesis juga. Macam saya cakap tadi, thermogenesis tu adalah makanan ataupun minuman yang boleh bakar lebih banyak lemak lah, pendek kata. So efek dia akan bagi badan kita rasa panas sikit. So which is great. So sementara ada ramai orang kat sini, hai, saya Syah, kepakaran saya lah membantu mereka yang ada masalah kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan berlebihan. So saya boleh bantu anda dan berat badan dengan kadar yang cepat. Saya boleh proof kepada anda melalui banyak saya punya testimoni lah. Hai Mariah Atan, hai Ana Farisha, hai Nur Hadian Jemaat. Itu yang pertama. Yang pertama tadi adalah kafein, yang kedua tadi adalah green tea. Saya nak tanda sikit mana yang dah tanda. So ada lagi benda lain adalah capsicum. Capsicum ni ataupun nama lain dia adalah macam banyak juga dia tergolong dalam contoh capsicum. Dalam capsicum tu ada banyak lagi jenis, antaranya adalah chili peppers. Chili padi tu kan. Cili padi tu juga bila kita makan, kita akan rasa badan kita panas dan dia ada efek thermogenesis. Bila efek thermogenesis tu lah dia akan bakar lebih banyak lemak dan boleh membantu korang increasekan metabolisme badan. Makan cili, minum kopi bagus, minum kopi pun bagus untuk bakar lebih banyak lemak. Tapi saya tak suggest jangan minum ataupun makan ketiga-tiganya sekali pada hari yang sama. Korang kena makan, tapi kena makan berpada-pada. Siapa sanggup makan cili padi? So pernah tak dengar orang cakap jangan monyet? Cerita pasal monyet tu makan cili padi tu kan. So itu adalah salah satu. Saya dah sebutkan 3 benda dah tadi. Pertama, kafein. Kafein tu ada juga pada kopi, ada juga pada teh, ada juga pada coklat ataupun coklat bean, coklat bean lah kan. Dia ada kafein juga. Tu saya dah cover 3 benda. Yang keempat adalah nama Mak Saleh dia adalah Gymnema sylvester extract. Gymnema sylvester extract. Tapi masalah sekarang ni, preparation dia memaksa orang untuk menjadikan satu kapsul sebagai kapsul, which is I never recommend anyone untuk makan benda-benda yang berpil dan berkapsul menurunkan berat badan. So Gymnema sylvester extract, walaupun sebenarnya ia adalah benda semula jadi,
tapi untuk dia pasarkan, ia terpaksa dijadikan sebagai pil, dan saya tak really suggest lah. So saya pangkah Gymnema sylvestre extract sebab apa? Dia boleh menstabilkan level gula dalam badan. Dia juga boleh kurangkan sugar absorption ke dalam badan, kan? So dia selalu datang dalam bentuk pil, which is not recommended. Saya tak suggest lah orang yang nak mengambil ni, saya tak suggest. So saya dah cover tadi tu caffeine, green tea, saya dah cover juga capsicum ataupun chili peppers. Saya cover juga Gymnema sylvestre extract tu. Saya juga nak bagi tahu yang sebenarnya kacang, almond, walnut, benda-benda macam tu kan, ke kacang good for you juga. It has good fat, dia akan promote good cholesterol dalam badan, dan dia akan improvekan kita punya heart function, and dia akan juga improvekan blood circulation. So secara tak langsung, bila benda tu semua berlaku, dia akan membantu dalam pembakaran lebih cepat. Okay, itu yang ke berapa? Kelima. Tu 2, 3, 4, 5. Yang kelima dah. Yang keenam, saya sebut tentang fatty fish. Fatty fish tu contoh macam ikan adalah ikan salmon, ikan tuna ataupun ikan tenggiri. Ikan ni mempunyai kandungan omega 3 yang tinggi, yang juga promote good cholesterol punya level. Saya really recommend untuk korang makan ikan-ikan macam ni lah, kan. Of course ikan-ikan lain pun okey juga. Dan bagi saya ikan ni is one of the study shown benda ni membantu, ikan yang membantu. Selain daripada tu, apa lagi? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke 7, saya nak share 20 kan. Saya nak share 20. Hai Kanda Fighters, hai Dapura. Okay, yang ke 7 adalah nak tegur sekejap. Hai Aisyah. Nak tegur sikit siapa dekat sini, Kanda Fighters. Sebelum tu saya nak tahu korang semua nak dengar ke tidak ni saya buat live ni. Aduh, saya nyap je kan. Macam tak mau je. Kalau nak boleh tak komen sikit ke, like sikit ke, kan. Baru saya tahu sebenarnya korang nak dengar benda ni. Nak dengar. Kan. Alright, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah kan. Terima kasih kepada those yang memberi saya, Hai Irfan Shah, yang beri support kepada saya, yang mendoakan saya, yang selalu PM saya, yang bagi tahu good job bang, you did good. Saya really appreciate this kind of, sebabkan dia memberi semangat kepada saya. While mungkin nak kata orang boleh bagi semangat kat saya kan. Ramai kat luar sana dia bagi tahu yang like macam benda ni macam sia-sia lah kan. Ini Indra-Pura. So ramai juga yang bagi tahu yang apa yang saya buat ni macam buang masa lah kan. Diorang nak makan, diorang makan lah kan. So tapi saya ada satu benda dalam diri saya. Saya nak ubah sesuatu dalam life saya. Saya nak ubah sesuatu dalam community saya kan. So saya nak jadi lebih baik lah kan. Maksud saya begini, pernah tak dengar hadis yang sebut sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. So that is what I'm doing now. Saya nak membantu lebih ramai lagi orang untuk turunkan berat badan dengan cara yang lebih sihat, bukan dengan cara menjual macam herbal life lah, apa benda semua tu. No, that's not me. That is just not me. That's not how I roll. So saya my preference is make sure orang boleh dapat turunkan berat badan dengan mengetahui jumlah kalori dia yang sendiri. So bercakap tentang jumlah kalori, for those yang mungkin nak tahu berapakah jumlah kalori yang korang perlukan dalam sehari, korang boleh PM saya sekarang. Saya akan tolong kirakan berapakah jumlah kalori yang korang perlukan, supaya daripada situ korang boleh tahu apa yang patut dimakan. Bukan itu saja saya bagi free. Saya bagi juga free ebook yang berjudul 12 tips kurus dalam masa 7 hari. 12 tips kurus dalam masa 7 hari. So kalau korang ikut ke 12 tips ni, 7 hari akan datang, korang akan turun berat badan. Saya dah dapat buat selama saya dapat kumpul
this is what I dah gather lah, all the experience, all the information daripada saya train lebih daripada 50 orang since last February, since 10 bulan lepas kan, dan orang dah dapat turunkan berat badan gila-gila punya. So kalau katakan ada interested nak lebih tahu, boleh PM saya sekarang, saya akan bantu anda turunkan berat badan. Pertama sekali saya akan kirakan kalori untuk anda dan saya akan bagi e-book secara percuma dan saya akan bagi lagi free consultation. Doh, siapa nak bagi free consultation kat korang ni? Kan? Hai Reno Ruben. Hai Amzar Mira Suhaimi. Alright. Apa lagi? So, saya nak ucapkan terima kasih juga fotos yang masih lagi menonton live saya. Alright. Saya rasa sangat-sangat seronok kan, sebabkan ramai orang kat sini memberi support kepada saya dengan memberi like, komen dan sebagainya kan. So saya juga nak ucapkan terima kasih juga yang like video saya ni dan video-video saya yang lepas, sebabkan dengan like korang tu lah memberi saya suntikan semangat yang gila-gila punya. Alright, saya dah share tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benda. Saya nak cerita lagi protein powder. Sudah, protein powder ni mana tangan apa pula? Protein powder ni, hai Manjalara, hai comel ni BP. Gambar kucing ke gambar apa tu? Alright, apa tu protein powder ataupun whey. Protein powder ni sebenarnya biasanya lah bodybuilder, orang yang selalu pergi gym tu guna kan. Tapi sebenarnya tak salah pun kalau bukan bodybuilder nak pakai. Because why? Sebab kita ni biasa makan tak cukup protein. Bila kita makan tak cukup protein, apa jadi ialah simple, kita macam tak cukup lah nutrition dalam badan. Protein tu penting dalam badan because of so many reason. Antaranya untuk repair kita punya muscle, untuk kita punya recovery, untuk bagi kita lebih macam kekuatan sikit kan. So banyak reason juga untuk kita ada protein. So protein biasanya tak cukup, so kita boleh minum dalam bentuk protein powder. Protein powder ni juga pun boleh membantu korang untuk turunkan berat badan, tapi korang kena tahu the reason why korang minum protein powder tu because of korang tak cukup protein dalam badan. So just a supplement, macam saya cakap tadi, this is all supplement natural punya supplement. Now orang tanya, whey ni natural ke? Whey ni natural lah, dia macam susu, cumanya diambil satu dia extractkan susu tu dalam partition. Salah satu partition tu dinamakan sebagai whey, WHEY. So itu adalah whey, kandungan proteinnya sangat tinggi dekat situ. Hai Amir Hamzah Diq. Alright. Hai Ana Farisha. Thank you Ana Farisha for staying with me. Alright. Selain daripada itu, daging merah, red meat, itu mengandungi nama dia L-carnitine. L-carnitine ni membantu untuk menjadikan lemak kita sebagai sumber tenaga bila kita buat sesuatu. L-carnitine. Dekat luar ada juga jual powder lah ataupun pil L-carnitine, tapi saya tak suggest lah, because saya pernah makan dulu masa tu, last year was masa saya macam suggest makanlah ni untuk jadikan kau punya lemak tu sebagai fuel source. Saya pun makan lah. Bila makan tu rasa berpeluh dia lain macam sikit. So bila kita makan daging dan kita exercise, lepas tu dia tak jadi efektif, dia tak jadi effect dia tak immediately, tapi kesan dia kita akan rasa macam after that. Lepas tu kita akan rasa bila kita right. Good question, Dam Amril. Thank you. This is a good question. Saya suka soalan ni. Nanti saya nak cover sekejap lagi 1, 2, 3 lagi dan saya akan jawab soalan ni. Again, macam biasa, anyone yang ada soalan boleh tanya saya dan saya akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Hai Ismail Manar, hai Azmir, hai Fizar Azali semua. Hai Syam Tahir. Okay, ada satu soalan tadi namanya Dam Amril. Dia tanya tadi adalah Assalamualaikum bang, mau tanya ni macam mana caranya mengurangi nafsu makan supaya badan tetap ideal. Siapa nak tahu jawapan kepada soalan ni? Boleh tak komen sekejap? Komen ke like ke, kalau segan komen.
Kalau tak segan komen, kalau segan just kat tunjuk gambar like ke, love ke, gambar marah ke, gambar sedih ke kan. Soalan dia berbunyi, macam mana nak control nafsu makan supaya badan tetap ideal, ataupun boleh turunkan berat badan lah. It's a good question sebenarnya, especially for those yang ada kalori yang terlalu rendah. Kalori yang terlalu rendah ni, cantik Cik Bella. Hai Cik Bella. Ya Allah, saya baru nampak Cik Bella ni. Saya tak tahu kenapa dia tak keluar nama orang yang join. Dia keluar numbers of viewers sahaja. Dan saya boleh nampak a few people yang ada dekat sini yang saya boleh tegur juga. Hai Syahban. Alright. So, hai Hasanah Ishak. Alright, hai Chasti. Okay, memandangkan ada demand untuk saya menjawab soalan ni sekarang. Saya nak jawab sekarang lah, boleh tak? Macam mana caranya untuk kontrol nafsu makan bila supaya badan tetap boleh dapat turunkan berat badan? Jawapan dia simple, kita ada banyak cara. Pertama sekali, kita boleh makan makanan yang ada high fiber. Makanan yang ada serat yang tinggi. Serat tinggi tu kita boleh dapat macam dekat wholemeal bread kan. Kalau gardenia tu paket dia warna hijau. Kita juga boleh makan brown rice kan. Kita juga boleh tukarkan kita punya tepung biasa tu kepada tepung wholemeal. Benda-benda berkaitan wholemeal yang ada high fiber, kita juga boleh makan apple hijau yang ada high fiber. Oh, sabar tu, tak boleh jawab lagi. Kita juga boleh makan. Ada lagi benda-benda lain yang kita boleh makan. Kita boleh juga makan macam yang boleh curb, yang kita boleh kontrol kita punya rasa lapar. Apa dia? Antaranya ialah apple cider vinegar, which is one of the supplement yang saya nak sebutkan juga dalam 20 supplement ni. So apple cider vinegar pun salah satu good supplement. Kita makan tu, kita akan hilang rasa lapar sikit. Even coffee pun bila kita minum, kita akan hilang rasa lapar sikit. It will curb the hunger, orang pun dia cakap. So untuk yang lebih praktikal, sebenarnya ada banyak lagi. Kita boleh makan makanan karbohidrat yang ada high fiber dengan buah yang ada high fiber macam apple, strawberry, yang apa lagi Google lah minuman ataupun makanan apa yang ada high in fiber. Sebab bila ada high fiber ni, kita akan rasa kenyang lebih lama lagi. Okay, itu tadi adalah satu. So anyone yang nak tanya sebarang soalan, boleh tanya saya sekarang. Saya akan cuba jawab soalan korang ni dengan sebaik mungkin dan seafdal mungkin. Dan again, of course, sekiranya korang nak saya bantu korang secara personalized, mungkin ada certain soalan yang mungkin agak sensitif lah. Biasa perempuan akan tanya soalan macam ni berkenaan dengan weight loss lah, fat loss. Boleh PM saya dan saya akan jawab secara sebaik-baik mungkin. Right, tu dia. Now, okay. Next ni, sayur. Kita ada banyak sayur yang ada high in fiber juga. So you can just Google what kind of sayur yang ada high fiber. Tapi saya suggest all the green leaf punya sayur lah. Macam bayam ke, macam bayam spinach kan. Macam sawi, macam brokoli, macam kat Thailand, apa nama tu? Nama tu pakcoy kan. Itu semua favorite saya lah. Salad, itu semua is good sebenarnya. Kalau korang pernah perasan kan, bila malam ada juga orang diet dia makan salad. Sebab bila makan salad tu, dia akan bagi rasa kenyang lebih sikit. Dan bila kita makan banyak sekalipun, kalori dia yang kita makan tak banyak pun. So kita akan rasa lebih kenyang dan kalori yang kita makan tu sangat kurang. So it still help you to maintain your body figure. Macam badan tetap ideal, insyaAllah. Okay, boleh tu. Alright, so again, siapa ada soalan boleh tanya saya sekarang. Saya akan cuba jawab soalan-soalan anda dengan sebaik mungkin lah. Alright, saya akan cuba bantu anda turunkan berat badan. Okay, itu dia. Saya dah cakap tentang caffeine, saya dah cakap tentang green tea, saya dah cakap tentang capsicum, saya dah cakap tentang protein powder, saya dah cakap tentang carnitine. Carnitine tu adalah daripada daging. Saya juga dah cakap tentang almond, kacang, fatty fish pun dah cakap juga. Now what else? What else adalah selain daripada apa yang saya cakap tadi tu, ada lagi yang korang boleh makan untuk make sure korang boleh bakar lebih banyak lemak, which is apa, ialah namanya telur. Senang gila dapat telur kan. So telur, kalau katakan korang just
makan hard boiled egg itu is good in the morning, sebabkan it will give you rasa kenyang lama sikit, dan it has like very high in protein dan high in good fat. So it's good juga untuk korang boleh makan telur setiap pagi. Macam saya cakap tadi, setiap benda saya cakap ni jangan korang every morning makan benda ni semua sekali kan. Tak, sebab dia ada combination antara certain tu dia macam tak kena. Sebab because it will be too much. Contohnya macam green tea dan caffeine jangan dicampurkan, sebab dia akan dapat high in caffeine, badan korang akan jadi agitated lepas tu. So kalau korang nak tahu benda apa yang boleh makan, macam mana nak makan, boleh PM saya akan bagi tahu makanan secara personalized. Sebab kan kalau nak mix and match makanan ini satu persatu, dia akan keluar macam beribu-ribu combination, apa yang boleh, apa yang tak boleh. So saya suggest kalau nak tahu, macam just ask me whether which one is your preference. Preference yang korang dalam 20 ataupun 22 yang saya akan mention kejap lagi ni. Apakah preference korang? Mungkin saya akan bantu susun bila makan waktu pagi, bila makan waktu malam dan sebagainya, supaya pembakaran lemak korang akan jadi lebih paling power sekali, especially bila korang dapat control, dapat makan mengikut korang punya keperluan kalori. Keperluan kalori ni apa pula? Ya Allah, Mamat ni. Keperluan kalori tu adalah korang punya keperluan tenaga korang dalam sehari. So kalau katakan korang nak tahu berapakah keperluan tenaga korang sehari, korang boleh PM saya sekarang. Saya boleh bantu anda kirakan berapa kalori yang korang perlukan, dan saya akan bagi ebook 12 tips cara nak turunkan berat badan secara percuma. 12 tips cara nak turunkan berat badan dalam 7 hari secara percuma. Dan juga saya akan bagi free consultation. Macam siapa nak bagi benda-benda ini semua, babe? Honestly speaking, no one. Nak saya nyanyi ke lagu No One? Tak payahlah. Hai Rahimah Mahmud. Hai Maria Nenek Yaya. Ana Farisha. Hai. Okay, hai Zag. Alright, apa lagi kita ada? Selain daripada telur, kita ada nama dia MCT oil. Apakah pula MCT oil? Ya Allah, benda yang aku cakap ni tak ada satu pun yang boleh faham agaknya. MCT oil ni adalah, nama dia adalah medium chain triglyceride. Triglyceride. So apa yang best MCT oil ni sebenarnya? Okay, minyak kita ada banyak minyak masak benda semua kan. Tapi dalam banyak minyak masak, antara minyak masak yang paling power sekali ialah MCT oil. Harga dia mahal sikit, tapi yang bestnya adalah bila kita makan MCT oil ni, kita makan makanan daripada MCT oil ni, lemak yang masuk dalam badan kita tu akan terus convert kepada energy. Normally bila kita makan macam minyak, so dia akan masuk dalam badan kita, so dia akan diproseskan dulu dan dipecahkan dulu, dan dia makan masa yang sangat lama. MCT oil dia tak perlu nak ambil masa yang sangat lama untuk dipecahkan, untuk dimetabolizekan, dan dia memudahkan kita untuk kita punya metabolic system lah, which is really great sebenarnya, sebabkan kita tak simpan makanan tu terlalu lama dalam perut. Sebabkan kalau katakan kita punya digestive system tak boleh nak handle terlalu banyak sangat long processed food ni, saya boleh cerita benda apa nanti. Bila badan kita tak boleh nak proses makanan yang perlu, bila digestive system kita makan masa terlalu lama untuk proses makanan yang kita makan, jadi makanan tu akan terus store sebagai lemak dalam badan kita. So it's great kalau kita makan makanan yang memudahkan digestive system kita untuk proses dan pecahkan dan jadikan dia sebagai energy right away. MCT oil is one of them. Dia boleh dijadikan sebagai minyak masak juga. Ada soalan lagi, babe? Daripada Daing Indrapura. Thank you Daing Indrapura for asking the question. Normal ke berat badan naik angkat berat? Jawapan dia adalah normal. In fact, mungkin berat badan naik, mungkin berat badan maintain, atau mungkin berat badan tu, so, depends juga macam mana. So tengok badan kita terdiri daripada banyak composition. Ada tulang, ada internal organ, ada lemak, ada muscle. So benda yang boleh ubah ada beberapa sahaja, adalah lemak, muscle, air. Ada lagi tak? Tak ada. 3 tu je. Internal organ, korang memang dah takkan ada additional internal organ baru.
So maksudnya internal organ korang adalah yang sama sahaja. Tulang korang berat dia sama je dah sekarang. Hanya ada air, ada tulang, ada air, muscle dan fat saja yang akan jadi variable kepada korang punya berat badan. So depends pada korang punya composition badan pada waktu itu. Macam sekarang ni mungkin saya punya body fat percentage saya adalah 15%, muscle saya adalah dalam 60 something percent, lebih tu adalah saya punya air kot macam tu. So bila kita pergi gym, kita akan berpeluh, kita akan shred lagi air, dan kita akan bakar lebih banyak lemak dan kita akan build muscle. So kita bila dah bakar lemak dan build muscle, campur dua ni, mungkin berat badan kita sama, atau mungkin lagi ringan, atau mungkin lagi berat. Tengok, depends. It all depends. Lagi better, lagi best kalau katakan ada satu mesin, nama mesin tu adalah InBody. Dia boleh tengok kita punya berat badan dan dia boleh pecahkan kepada body composition. Itu yang kita boleh dapatkan paling better perspektif tentang badan kita. Kita nak bila kita pergi gym, muscle mass kita naik, kita punya body fat percentage turun. Itu yang kita nak tengok. So kena buat macam reference lah, before, after. Hari ni kita train, lagi bulan depan kita check. Hari ni kita check kita punya body composition pakai mesin yang sama. Bulan depannya kita check lagi, tengok apa difference yang dah berlaku antara kita punya lemak dan kita punya body fat percentage dan kita punya muscle mass. Saya jawab soalan tak? Saya menjawab soalan tak sebenarnya? Kalau saya menjawab soalan, boleh tak komen sikit? Ya, soalan terjawab. Hai Nur Hidayu Angsur. Hai. Alright, hai Nur Syuhaida, hai GR Ashima. Alright, so saya nak tanya korang. Ada lagi banyak ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lagi. 11 lagi benda yang maybe korang boleh gunakan, amalkan untuk jadikan korang lebih mudah bakar korang punya lemak. Kan? So total bukan 20 dah. Kalau korang kira 22 dah sekarang. Okay, sekarang ni saya dah bagi tahu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 benda saya dah share. Ada lagi 10 lagi, tapi saya nak bagi extra 2. Macam best ke best. So apa lagi 12 lagi. Saya dah share 10, saya dah akan bagi lagi 12. Saya nak recap balik apakah ke 10-10-nya mengikut tak mengikut susunan yang saya beritahu tadi. Pertama adalah L-carnitine ataupun daging merah, daging lembu atau daging kambing ke apa ke. Kedua adalah green tea. Ketiga adalah cili padi tu, cili peppers punya family. Satu lagi Gymnema sylvester extract. Saya tak recommend itu langsung sebabkan pemprosesan dia memaksa kita menjadikan sebagai pil, dan bila jadi macam tu saya tak really recommend kepada orang untuk ambil. Keempat, kelima adalah caffeine. Any caffeine will do. Macam caffeine tu macam kopi ada, tea ada, black dark chocolate ada. So itu ada caffeine. Protein powder pun membantu juga untuk korang bakar lebih banyak lemak. Ke berapa dah ni? Ya Allah, ke kacang almond ataupun nuts, almond, walnuts, semua benda jenis-jenis macam tu, dia ada good fat yang boleh improve kita punya kolesterol, good kolesterol. Fatty fish pun ada good source of fat. Dia ada good source of fat. Dia akan membantu korang untuk dapatkan good cholesterol level. Antara fatty fish punya contoh adalah macam salmon, tuna, ikan tenggiri. Next, yang ke-9 adalah sayur. Sayur ada high fiber, which is great dalam korang punya fat loss journey, sebabkan dia bagi korang rasa lebih kenyang. Ke-9 lagi, 9 adalah telur. Sebabkan dia adalah nutrient dense food. Dia membantu korang untuk dapatkan lebih banyak nutrien dengan hanya berebus telur tu. Ke-10 adalah MCT oil. Dia adalah minyak masak sebenarnya. Tapi minyak masak ni, bila kita makan dengan minyak masak ni, pemprosesan makanan tu akan jadi lebih baik, jadi lebih cepat. So dia akan membantu dari sudut digestive system kita lah, which is great. Is for you untuk jadikan sebagai minyak masak korang. Apakah contoh MCT oil? Contohnya macam coconut oil.
minyak kelapa, minyak masak kelapa tu. Itu adalah really membantu korang untuk dapatkan dapatkan korang punya berat badan yang ideal. Okey, ada lagi 12. Siapa nak tahu lagi 12 tu? Boleh tak komen sikit? Komen sikit please. Hai Fakarudin Malik. Hai Noraini Noni. Hai Nur Syuhaida. Hai Yana Abbas. Hai GR Shima. Saya ada lagi 12 ni. Hai Marian Nenek Yaya Roslizi Saman. Hai Ana Farisha. Hai Cinta Huria. Hai Sa'diah Wahab. Saya minta maaf, ada ramai saya tak nampak kat sini. Saya nak tegur, kalau nak tegur seorang-seorang kat sini. Nak tegur siapa lagi kat sini? Siapa lagi yang ada kat sini? Saya nak tegur sikit. Alright. Yang ke-11, yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13. Saya nak gabungkan semua sekali. Apakah dia? Dia adalah buah pelaga, dia adalah kayu manis dan dia adalah kunyit. Saya campur sekali, dia adalah halia. So 4 benda sekali. So in total dah 23 dah sekarang. Ui, banyaknya aku bagi. Mana boleh lebih. So saya ulang balik, ada 4 benda lagi. Halia, buah pelaga, kayu manis, kunyit. 4 benda ni, benda yang kita makan, biasanya kita makan untuk masak makanan lauk ke benda semua. Keempat benda ni adalah sumber makanan yang ada high thermogenesis effect. Apakah pula high thermogenesis effect? Efek yang sama bila kita makan, bila kita minum kafein, bila kita minum green tea dan bila kita makan cili. Itu dia. So dia akan membakar lebih banyak lemak lagi. Sekali ikutkan keempat benda tadi tu, halia, kunyit, kayu manis, buah pelaga tu adalah masakan Melayu punya barang-barang kan. Tapi kenapa orang kita ni senang nak naik berat badan? Simple, sebabkan tak tahu keperluan kalori. Again, kalau katakan korang nak tahu how much kalori yang korang perlukan, korang boleh PM saya sekarang. Saya akan bantu anda kirakan berapa kalori yang korang perlukan dalam sehari. Macam saya akan buat benda ni for free. Dan saya akan bagi e-book secara free, e-book yang berjudul 12 tips kurus dalam tempoh 7 hari. So itu adalah berdasarkan pengalaman saya juga. Apa lagi saya dah ceritakan 14 dah. Halia, cardamom, cinnamon, turmeric. 4 benda tu. Apa lagi? Yang ke berapa aku dah lost count dah. Yang ke-15 kot. Yang ke-15 dia adalah berries. Kenapa berries ni bagus? Berries ni apa? Macam blueberries, cranberries, acai berries, strawberries, apa lagi? Berries lah. All these berries sebenarnya bagus untuk badan kita. Sebab apa? Dia boleh detox badan kita. So tak perlulah korang sibuk-sibuk nak beli detox tea. Tak payah. Sebab badan ni pun dah okey dah kan. Dalam mahal detox tea. Ambil korang beli benda ni lagi sedap, lagi best. So this is one of the best detoxification punya material yang ada dekat dalam apa ni, berries ni, untuk membantu badan kita mengekstrak lebih banyak benda-benda tak sepatutnya ada. Macam best tak? So siapa sini suka makan berries? Saya suka makan berries. Saya suka makan blueberries, cranberries pun kadang-kadang saya akan campur sekali dengan saya punya breakfast supaya dia rasa macam masam-masam sikit kan. So macam that's good, this macam best. Alright. Saya nak tahu siapa yang sini yang nak tanya any soalan lagi. Yang mungkin saya rasa mungkin akan membantu juga yang lain. Hai Al-Fatih Ceras BTR. Okay. Siapa tu? Hai. Okay. Apa lagi soalan apa lagi selain daripada benda ni semua? Suplemen lain untuk turunkan berat badan adalah, nama dia adalah Caralluma nama dia. Caralluma ni mana nak dapat Caralluma ni? Dia macam payah sikit sebab dia tak dekat Malaysia. Caralluma ni dia hanya ada dekat India. Betul tak? Dia ada dekat mana je? Saya tengok jap. Saya jumpa tadi. Dia ada dekat Afrika, kat India, dekat Afrika. Mostly dekat Afrika, so macam susah nak dapat. Again, kalau nak dapat benda ni, dia akan jadikan sebagai pil supaya korang boleh consume, which is saya tak suggest langsung.
So Caralluma dengan Gymnema sylvester extract ni saya tak suggest langsung, unless kalau korang dapat dia punya nature source dia. Caralluma ni dalam bentuk macam bunga macam tu, bunga daun macam tu kan. So it is really good untuk membakar lemak korang. Sebab apa? Sebab dia akan jadikan korang punya lapar, kurang lapar, dan dia akan kurangkan korang rasa selera nak makan. Itu pun salah satu benda juga daing untuk maintain, untuk control selera makan. Caralluma nama dia. Carralluma. Caralluma. Alright. Satu lagi, ataupun kamu. So kenapa benda tu? Sebabkan pertama dia ada high vitamin C. Normally bila makanan yang ada high vitamin C ni, dia akan ada antioksidan punya material lah, antioksidan punya effect. So it is good untuk membersihkan kandungan dalam badan kita supaya kita boleh dapat berat badan yang ideal. Hai Kak Ros, Waalaikumsalam. Kita bercakap tentang 24 dah sebenarnya, 24 suplemen natural yang untuk kita turunkan berat badan. Salah satunya adalah nama dia camu-camu, yang tak ada juga dekat Malaysia, padan muka. So kalau nak dapatkan menatang tu, kena belilah dia punya pil. Saya tak suggest beli pil langsung. Jangan ambil pil untuk kurus weh, jangan. Okay, saya dah pangkah 3 benda. Kamu, Caralluma dan Gymnema sylvester extract. Ketiga-tiga benda ni adalah benda yang boleh membantu turunkan berat badan. Cumanya dia akan datang dalam bentuk pil. Saya tak suggest benda yang datang dalam bentuk pil. Dalam bentuk makanan, possible lah untuk saya consider. Alright. Apa lagi daripada korang duk carilah ketiga-tiga benda ni kan? Why not kita pergi tengok dekat Giant, cari lemon. Sebab lemon tu jugalah boleh membantu korang juga untuk antioksidan. Macam kamu-kamu ni, camu-camu kan. So macam kita cakap tadi, lemon ni dia ada antioksidan. Dan lemon ni juga dia ada vitamin C. Dan lemon ni juga dia akan promote bile. Apakah benda bile? B-I-L-E, bunyi dia bile. Bile tu adalah satu substance dalam badan, dalam perut kita untuk digest lemak. Sebab lemak ni macam mana? Lemak ni macam minyak dekat pinggan kan. Kita nak basuh pinggan, kita tak boleh basuh pinggan dengan air saja, dia kena pakai sabun. So bile tu adalah macam sabun dalam badan kita, macam deterjen. So bila kita makan sesuatu yang berminyak, especially kandungan bile kita tu tak banyak tau sebenarnya sekali keluar. Jadi sebab kita jangan makan makanan berminyak ataupun kurangkan makanan yang berminyak, sebabkan dia akan menyusahkan badan kita untuk cernakan dia, sebabkan kita ada limited number of bile, especially bila dah meningkat dewasa sikit, meningkat umur kan. So itu saya tak that's why bila nak turunkan berat badan kena kurangkan makanan berminyak. So bila kita makan lemon ni, dia akan mempromote pengeluaran bile yang bagus lah, pengeluaran bile untuk dapat kita turunkan berat badan dan cuci perut kita dengan lemak-lemak. Selain daripada tu, dia ada juga antibacterial properties. Dia akan bagi perut kita bakteria dia tiada. Dan kalau kita minum dengan air yang suam, dia akan promote weight loss. Why? Sebabkan dia akan promote good digestion melalui promote bile tu lah kan. So dia akan increase juga kita punya metabolic rate. Bila dia increase metabolic rate ni kenapa tau sebenarnya? Nak tahu tak apa benda tu metabolic rate? Saya rasa banyak kali saya sebut metabolic. Tak benda lah metabolic ni kan. Metallica aku tahulah. So saya nak tegur dulu. Hai Mani Juno, hai Nur Syuhaida, hai Ana Farisha, I appreciate you here. Hai Zack, hai siapa lagi dekat situ? Hai Angah Syakal. Alright. So again apa tadi tu? Metabolic rate ni adalah sejauh mana badan kita boleh convertkan makanan kita kepada energi.
secepat mana badan kita ataupun digestive system kita boleh convert makanan kita makan kepada energi. Lagi lambat kita punya metabolic system kita, metabolic rate kita, maka makanan yang kita makan tu tak convert lagi jadi energi, so dia jadilah lemak. So that's why lah, untuk dapatkan good weight loss ataupun fat loss, kita kena ada good metabolic system dengan cara makan ni lah, minum lemon ni. Kita perah lemon dalam air suam, minum. Ada lagi gempak, dia campur dengan macam-macam benda lagi, minum. So it is really salah satu daripada activity saya setiap pagi. Saya minum air lemon dan saya campurkan dengan chia seed. Dan juga saya campur madu sikit. Sedap lah. Dia biasa je, dia okey lah kan. Tapi apa yang jadi lepas tu, korang kena try sendiri. Korang akan nampak apa benda yang akan keluar daripada badan korang nanti. On the spot, tapi within a few hours lepas tu korang akan nampak macam mana efek dia. Tapi tak apa, nanti saya akan cerita lagi. Again, sesiapa yang berminat nak saya bantu dia kirakan berapakah jumlah kalori yang dia perlukan dalam sehari, boleh PM saya sekarang, sebabkan saya nak kirakan ni for free. Dan juga saya akan bagi satu e-book berjudul 12 tips cara nak turunkan berat badan dalam 7 hari secara percuma. Dan saya akan bagi free consultation secara percuma. Why? Sebabkan saya really nak bantu anda turunkan berat badan. This is my honest punya statement. Saya nak bantu anda. Why? Kenapa saya sibuk sangat nak bantu orang turunkan berat badan? Sebab apa? Malaysia merupakan negara yang paling obes sekali di Asia Tenggara. 46% rakyat Malaysia terdiri daripada golongan adult dewasa adalah terdiri daripada golongan obes, iaitu bersamaan dengan 12 something juta orang dewasa. Kalau katakan kita ambil orang dewasa dalam the whole Malaysia ni adalah sebanyak 60%, dan dalam 60% tu kita ambil 46% tu dia adalah bersama dengan 12 juta manusia yang ada masalah kegemukan. And next, apa lagi golongan kanak-kanak kita pula yang umur daripada 9 tahun ke 19 tahun. Golongan itu adalah golongan yang second paling obes sekali di Asia Tenggara. Nombor 1 adalah Brunei. Membanggakan tak bunyi dia kan? Kita dah lah dekat Sukan C, dah lah corot. Sukan C corot, kita punya obesity pula menang nombor 1. Like apa benda lah kita ni. Hai Nabila Syamsuddin. Hai Zamzurina Rohin. Hai Nur Syuhaida. Saya suka sebut nama orang kat sini kan. Sorry, ada yang saya tak nampak orang dia. But that's fine. Saya nak sambung. Apakah lagi yang boleh membantu anda untuk membakar lebih banyak lemak? Adalah chia seed. Tadi saya cakap apa? Saya makan lemon, saya bancuhkan lemon dengan chia seed dengan air suam, dan saya letak madu sikit dan saya minum hari-hari. Setiap pagi basically lepas bangun tidur, saya akan bancuh tu semua dulu dan minum. Dan akan beberapa jam lepas tu saya akan ada benda yang akan berlaku, dan saya tak nak cerita kat sini because it is so disgusting. So korang kena try sendiri dulu dan korang boleh experience sendiri apa yang akan berlaku. Try selama sebulan dulu, tengok apa akan jadi pada korang punya badan. Memang akan nampak beza. Try itu dulu kalau katakan korang malas nak try benda lain. So chia seed, kenapa chia seed? Sebabkan dia ada high fiber, dan dalam kandungan dalam satu tablespoon of chia seed tu, dalam around 28 gram, kat situ pun dah ada 11 lebih gram fiber dekat dalam tu. So kita perlukan fiber sebabkan kita kena promote kita punya good digestive system. So dan juga dia akan bantu kita punya badan supaya apa? Supaya kita akan rasa lebih kenyang dalam tempoh jangka masa yang lama. Again, for those yang mungkin nak bertanya apa-apa soalan, boleh tanya saya lah. Saya akan bantu anda menjawab soalan-soalan korang. Kalau katakan korang ada certain uncertainties, kalau katakan korang rasa macam ada doubts tentang apakah yang patut korang lakukan untuk turunkan berat badan, saya nak bantu anda. Izinkan saya bantu anda. PM saya sekarang, saya akan bagi free consultation kepada anda. Macam kan, best tak? Apa lagi? Kita ada apa? Kita ada satu lagi nama dia passion fruit.
passion fruit tu orang putih cakap, orang Melayu cakap buah markisa. Buah markisa. Passion fruit, boleh google lah passion fruit. Passion fruit tu macam dah rupa dia. So nak kata buah delima, bukan buah delima, tapi taklah, saya rasa macam buah delima juga. Hai Muhammad Izzuddin Asyafi. So apa yang passion fruit ni ada, dia akan maintain good insulin level. Thank you for the love. Thank you for the love Muhammad Izzuddin Asyafi. Alright. Apa tadi? Bila passion fruit ni dia membantu maintainkan insulin level, supaya insulin level kita tu tak terkejut, tak mengejut. Kenapa, apa masalah insulin level ni sebenarnya? Siapa nak tahu pasal insulin ni? Saya nak cerita sikit pasal insulin ni, nak tak? Insulin ni best sebenarnya, cerita paling best sekali. Siapa yang nak tahu apakah itu insulin dan efek insulin kepada badan kita? Siapa yang mau tahu, like sekarang, saya nak tengok sikit, ataupun komen sekarang. Saya nak tahu juga siapa yang dekat sini nak tahu. Nampak gayanya tak ada siapa mau tahu. Okey, kita tak payah cerita pasal insulin. Insulin ni lah sebenarnya membantu korang macam-macam benda. Macam-macam benda pasal insulin ni yang boleh bantu korang untuk turunkan berat badan. It happens that korang tak nak tahu. Okay. Thank you. Alright, insulin ni apa? Thank you Dai Indrapura. Dai Indrapura selalu save korang daripada info, daripada tak dapat info-info yang saya nak cerita. Sebab apa? Sebab apa? Saya nakkan korang punya ni juga. Saya nak juga nampak korang punya apa tu? Feedback. Saya nak tahu kan sama ada korang ni ada ke tidak ke, tak ada ke, ada ke kan. So kalau katakan ada tengah menonton, boleh lah tu saya tahu kan benda yang sebab saya share ni benda yang memberi manfaat kepada ramai orang juga. So saya nak tahulah orang ni rasa dapat sebarang manfaat ke kan. Itulah dia. So itulah tujuan saya kenapa saya buat live setiap malam pukul 10 malam, sebab saya nak bagi manfaat kepada seramai mungkin orang, sebab saya tahu ramai orang perlukan benda ni. Ramai orang perlu turunkan berat badan. Sebabkan dengan turunkan berat badan ni lah juga dia akan memberikan keyakinan kepada diri sendiri dan akan membuatkan kita rasa lebih happy dalam satu sudut yang berbeza lagi kan. Kalau ada duit yang banyak tapi tak sihat pun tak guna juga, betul tak? Apa kata kalau katakan korang sihat dulu, dengan kesihatan korang boleh buat macam-macam lagi. Cari duit ke, melompat ke, terbalik ke, kaki atas kepala bawah ke, semua boleh. So itulah saya punya cerita. Apakah itu insulin? Insulin tu adalah satu hormon yang mana dia akan menjadikan kita punya, dia akan convertkan dia akan jadikan kita punya gula sebagai sumber energi kita. Gula tu macam karbohidrat pun part of the gula pun part of the carbohydrate juga. Macam kita makan nasi kan. So makan nasi dia akan convertkan kepada nama dia ATP, bukan ATP, alamak lupa nama dia. Dia akan convertkan kepada glukos. Yes, dia akan convert kepada glukos, dan insulin ni akan tangkap glukos ni dan jadikan sebagai energi. Dia akan simpankan energi tu ke dalam muscle kita dulu. So siapa yang ada banyak muscle, trust me, korang perlukan lagi banyak kalori. So that's why saya really suggest korang build muscle. Bukannya build muscle jadi sadar, especially perempuan, jangan salah faham. Korang pergi gym sekali dua takkan jadi sadar punya, macam Malik Noor kan. Sama juga kalau korang katakan korang main badminton, sekali dua main badminton takkan sama skill level dia macam Lee Chong Wei kan. So itulah dia build muscle, sebab apa yang korang makan dia akan store kepada muscle dulu, yang lebih tu dia akan store sebagai fat. So lemak lah maksud dia kan. So bila katakan kita makan terlalu banyak benda pada satu masa, insulin level kita akan jadi spike gila-gila punya, sebab dia nak cover semua glukos yang dimakan, semua benda yang dimakan. Contohnya macam kalau kita makan nasi terlalu banyak sangat ataupun minum air gula yang terlalu pekat sangat, so insulin level kita akan tiba-tiba spike untuk cater dengan high glucose yang masuk dalam badan. So bila kita terlalu sangat macam test kita punya insulin level kita tu, at one point insulin level kita tu dah tak sensitif. Maksudnya macam bila gula masuk, apa masuk, insulin level kita dekat tu je kan. Macam mati pucuk kan, mati pucuk.
So insulin level kita tu tak dapat nak macam nak cater dah, sebabkan selalu sangat aktif. So dia rasa macam dah tak larat dah nak kejar, nak proses makanan dia kerja. Kau makan banyak sangat siapa suruh kan. So aku dah tak larat nak keluarkan dah insulin level kita tu. So bila insulin level kita tu tak dapat nak keluarkan, kandungan glukos kat dalam darah kita akan jadi banyak. So apa jadi bila kandungan glukos dekat dalam darah kita terlalu banyak? Kita akan dapat diabetes, kecil manis. Itulah mana datang kecil manis. Makan terlalu over sangat. Bila korang makan terlalu over sangat, insulin level kita dah haywire. So hormon lah tu kan. So dia tak dapat nak cater dah kita punya glukos dalam badan. So dia akan jadi kecil manis. Kecil manis korang tahulah apa akan jadi lepas tu kan. Kaki kena potong lah, itulah inilah, kena buat dialisis lah kan. So that's why orang yang ada diabetes, dia kena buat injection sendiri, injection insulin. Sebab insulin level dia dah tak sensitif. Dia inject, itulah tujuan dia untuk bagi spikekan balik kita punya insulin level kita balik, nak normalizekan balik. Itu pun tak tahu cukup ke tidak. So it is not a good idea kalau kita makan terlalu banyak sangat. It is not really a good idea. Sebabkan dia akan effect kita punya badan long term. Sebabkan kita tak tahu kita punya insulin level kita tu tahap mana dia punya threshold dia, kemampuan dia pun boleh membantu kita metabolize makanan yang kita makan. So that's why kita jangan play around dengan kita punya hormon. Sebab once hormon kita merajuk, susah nak pujuk. This is true story. This is betul. Saya bukan kencing. Bunyi cerita dia macam cerita drama, tapi this is real story. Sebab saya nak bagi korang mudah faham. So apa lagi? Cerita lagi. Selain daripada apa yang saya cakap tadi, passion fruit, saya juga nak cerita black pepper. Tahu tak black pepper tu apa? Lada hitam. Lada hitam juga pun ada thermogenesis effect, yang bila korang makan, dia akan bakar lebih banyak kalori lagi daripada situ. So kalau korang faham kenapa wanita dalam pantang dia makan banyak juga black pepper. Dia tak makan cili sebab dia ada efek cili kan. So cili dan black pepper walaupun dia ada high thermogenesis effect, tetapi propertiesnya berbeza. Properties black pepper lebih sesuai untuk dimakan oleh orang yang dalam pantang. So that's why bila orang dalam pantang makan black pepper adalah sebaik-baiknya untuk cepat bakar dia punya lebihan lemak, lebihan kulit yang dia makan tu kan. So it is good idea juga to pinch a little bit of black pepper. Tak banyak pun tak apa, sebab black pepper ni it's not really harmful pun. Dia sedapkan makanan kau lagi ada. So lah black pepper. Dan last sekali adalah jeng apple cider vinegar. Itu pun adalah something yang saya selalu amalkan juga setiap malam. Apple cider vinegar, rasa dia memang tak apa-apa, tapi once korang dah lama minum tu, korang rasa dah terbiasa dah. Because apple cider vinegar juga membantu juga untuk maintain kita punya insulin level, untuk bagi kita punya insulin level tu normalize juga walaupun apa benda kita makan. Dia juga akan membakar lebih banyak juga lemak, sebabkan dia ada thermogenesis effect juga, which is really great untuk bantu korang turunkan berat badan. So saya punya suggestion begini tentang nak turunkan berat badan. Saya selalu amalkan apa? Pagi-pagi saya akan minum lemon. Sebelum saya minum lemon tu, saya akan rendam chia seed, bagi dia kembang dulu, dan tapis air tu, masuk dalam cawan, perah lemon, letak air suam, tambah dengan madu, kacau-kacau, minum. Tu saya minum waktu pagi lepas bangun tidur. Dan sembahyang subuh apa semua. Lepas dah sembahyang subuh tu, of course lah kan, kita akan rasa macam nak membuang. So membuanglah kita. Tengok apa warna dia keluar lepas tu kan. Macam mana cerita, mari korang experience dulu kan. So it's really best sebenarnya. Kita akan rasa badan kita lebih ringan. Try it out, sebenarnya really membantu. Itu waktu pagi saya selalu minum. Waktu malam pula saya akan minum apple cider vinegar 1 tablespoon. Saya akan bancuh dengan air juga. Kalau tak larat, letak macam madu juga kat situ kan, which is fine. Sebabkan nak bagi korang rasa dia macam okey sikit. So minum juga, dia pun membantu juga supaya dia akan membakar lemak dulu kita tidur. Dia akan membakar kita punya belly fat. Membantu membakar belly fat juga, which is really great, especially for those yang nak nampak lebih berkeyakinan. Lagi besar kita punya ukul lilit pinggang, lagi kurang keyakinan kita kan.
So itu yang saya nak promote sekarang ni, bagi korang lebih yakin dengan diri korang sendiri. Kak, chia seed tu better rendam dulu. It is one of the tips jugalah kan, sebabkan saya pun tak pasti kenapa kena rendam, tapi chia seed ni dia some sort of macam kalau katakan kita basuh lah kan, kita basuh makanan tu. So chia seed tu datang daripada paket yang belum dibasuh lagi. So kita rendam je dulu dan buang dia punya air tu, dan bila dia dah rendam tu dia akan serap air dalam tu. So bagi dia ada masa sikit untuk dia mengembang kejap. Biasa ada orang cakap sejam, tapi saya tak sampai sejam pun. Saya rendam dalam 10 minit. Banyak benda nak buat kot sebelum bangun tidur tu kan. So rendam, perah lemon. Satu lemon perah satu lemon tu, dapatkan jus lemon tu, bancuh dengan air suam. Kalau tak larat dengan rasa lemon yang masam tu, tambahlah madu sikit. Dia akan really good lah, because lemon ni juga akan membantu kita punya hidung to be decongested. It's a good decongestion punya method. Sebabkan pagi-pagi biasa hidup kita kata sumbat, especially saya ada masalah hidung sikit yang saya kena operate. So saya kena minum tu lah supaya saya senang nak bernafas. So apple cider vinegar saya minum waktu malam. Waktu siang pula, masa saya masak, biasanya saya akan masak ayam saya ataupun saya punya protein tu, saya akan tabur dengan black pepper. Is one of my favourite spice juga. Saya suka campurkan, dan juga cili. Saya juga suka makan juga ayam yang ada high protein, dan saya juga terpaksa minum protein powder disebabkan saya nak make sure saya punya protein level saya cukup. Dan juga of course saya adalah seorang penggemar kopi, babe. Saya adalah penggemar kopi tegar. Saya tak boleh tak minum kopi dalam sehari. It really helps juga saya untuk membakar lebih lemak lagi. Boleh konsum sebelum tidur atau pagi. Untuk chia seed yang saya campur sekali dengan lemon juice dan madu, biasanya saya akan minum waktu pagi. Sebab apa? Waktu pagi tu adalah waktu yang mana kita akan kita akan rasa nak makan banyak, makan roti lah apalah, dengan makan chia seed tu. Makan chia seed tu sebabkan dia ada high fiber, dia ada macam bagi kita rasa macam kenyang lama sikit. Biasa apa saya buat tau? Saya bangun tidur, saya akan bancuh chia seed, lemon dengan madu tu, minum. Dan lepas tu sembahyang subuh, biasa saya akan pergi gym saya akan main bergaung. Saya akan sembahyang subuh. Lepas tu pula sebelum saya pergi gym, saya akan bancuh satu black coffee, minum. Dan saya pergi gym. Kenapa saya minum black coffee sebelum pergi gym? Sebabkan black coffee tu selain daripada dia boleh bakar lebih banyak lemak, dia juga akan bagi saya fokus during saya punya exercise. Dia akan bagi saya tenaga yang lebih sikit untuk saya punya exercise. Juga itulah dia jugalah saya punya effect, saya punya tips untuk perform dekat gym. Itulah dia. It's not really about gym juga. Sebenarnya dia boleh jadi, kalau sebarang pre-workout, kalau katakan ada any exercise yang melibatkan high physical, high intensity punya exercise, minum kopi tu really membantu kita bakar lebih banyak lemak lagi lah. Soalan tadi, soalan ACV tak perih perut. ACV tak perih perut pun. ACV yang penting dia suat kena minum waktu malam. Jangan minum. Oh ya ke? Suara overlapping? How come? Saya tak pastilah. Sekejap nak tanya, suara saya ni bergaung ke? Ataupun suara saya okey? Sekejap. Okey. Suara saya okey ke? Ding 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 ding. Sekejap nak try tengok. Nak try test tengok saya ni punya suara ni bergaung ke macam ni. Okey. ACV takkan pedihkan perut sebabkan kita minum pada waktu malam. That's why saya minum pada waktu malam. Jangan minum pada waktu perut tengah kosong. Itu memang akan jadi pedih perut sebabkan apple cider vinegar tu ada high acid punya.
Okay, sorry. Apa tu, Zack cakap okay je. Saya pun tadi sedar dengar play dekat saya punya laptop ni, tak ada dengan suara overlapping juga. Mungkin akak kena tukar phone baru ke kak? So apa tu, apple cider vinegar, that's why saya minum pada waktu malam. Sebab kat waktu malam saya dah makan nasi apa benda semua. So saya saya minum lah 1 sudu apple cider vinegar untuk saya dapatkan certain level of fat burning during malam, pada waktu malam. Itu pun salah satu punca juga kenapa pagi esoknya saya akan ke toilet, dan it will be so disgusting to explain dekat sini, tapi you have to try it by yourself. Ada lagi soalan daripada Mr. Daing Indrapura. Ada orang cakap kalau makan protein powder tapi tak bersenam nanti boleh efek buah pinggang, betul ke? Jawapan dia tidak. Tidak, melainkan kalau katakan you eat too much protein. Okay, macam saya kirakan kalori untuk orang. Saya ada bagi sekali berapa banyak protein yang diperlukan dalam badan. Macam saya perlukan 220 gram protein untuk saya maintainkan saya punya activity level saya kan. So kalau katakan protein saya cukup, that's fine. Tak cukup, dia to be affecting saya punya recovery muscle. Dia akan recover muscle lebih lama lagi. Walau bagaimanapun, kalau kita makan terlalu banyak sangat, dia akan buang melalui air kencing, dan dia akan efek buah pinggang kalau kita terlalu makan banyak sangat protein. Ada kawan saya, dia ada batu karang lelaki, and cara dia explain macam mana doktor keluarkan batu karang tu sangat-sangat menyilukan. Korang boleh google lah macam mana prosedur untuk keluarkan batu karang. Sangat-sangat menyilukan. Dia kata kenapa dia kena batu karang, sebab doktor cakap he was consuming too much protein. Itu yang saya macam pelik juga, betul ke? So tapi doktor cakap kita ikutkan sajalah, saya bukan doktor, jadi saya macam okey je. Bagi saya, as long as kita makan cukup kita punya protein, that's fine. Masalah orang kat sini sebab dia makan tak cukup protein. Masalah orang dekat luar sana. Tapi dia exercise, dia buat macam-macam, dia tak cukup makan protein, so muscle dia tak dapat nak recover dengan cepat. Itu adalah masalah ramai orang juga kan, itu. Alright, again macam saya cakap tadi juga, pagi saya akan minum lemon juice campur dengan air, campur dengan madu, campur dengan chia seed. Saya subuh sebelum saya pergi workout pukul 7 tu, pukul 6.30 macam tu, saya minum black coffee, sebab saya nak jadi pembakaran lemak, saya nak jadikan saya punya workout tu lebih best. Then lepas tu balik tu saya masak ayam tu 500 gram ayam. Saya masak, biasanya saya akan campurkan dengan macam-macam benda yang ada high thermogenic effect, macam black pepper, macam green tadi, habis tu macam sayur of course. Saya akan masukkan juga macam, kadang-kadang saya masukkan buah pelaga, cinnamon, kunyit juga, depends juga. So rasanya kalau katakan saya cerita pasal resepi tu, macam this is not rancangan memasak. Tapi most of Malaysian food, dia akan masak mesti akan ada cili, mesti dia akan ada halia, mesti dia akan ada macam-macam benda jugalah kan untuk dia masak. So itu adalah salah satu cara yang bagus untuk membakar lebih banyak lemak. Cuma masalahnya orang kita ni tak tahu how much, banyak mana dia kena makan. Itu masalah dia. That's why saya ajar macam mana saya kirakan kalori untuk korang, dan saya boleh bantu juga bagi e-book secara percuma. E-book yang berjudul 12 tips kurus dalam tempoh 7 hari. So for those yang interested nak tahu benda tu, boleh PM saya sekarang. Saya akan reply WhatsApp korang, dan saya akan bantu korang turunkan berat badan. Itu waktu lunch. Lepas tu saya akan minum caffeine lagi. Macam saya suka minum kopi kan, sehari saya akan minum 2 atau 3 cawan kopi. So caffeine lagi saya akan minum juga lagi. Saya akan minum protein powder juga. Why? Sebab saya perlu minum protein powder, especially after saya punya workout, sebab kan nak recover saya punya muscle punya breakdown. Dan saya nak recover dengan cepat supaya muscle saya cepat recover dan cepat grow. Berries adalah makanan favorite snack saya untuk saya makan. Kalau tak berries pun kadang-kadang kiwi pun bagus juga sebenarnya. Kiwi pun bagus juga sebab kiwi dia ada
dia ada vitamin C, high vitamin C, dan dia ada antioksidan. Apa yang best antioksidan ni adalah disebabkan dia akan membuang, dia akan detox kan. Korang tahu tak kenapa detox tea ni famous sangat? Sebabkan dia mewar-warkan that it will cleanse your colon. Sama juga dengan antioksidan ni, dengan berries ni, dia akan clean your colon juga lah kan. Dia akan bersihkan korang punya dia akan membersihkan, detox kan. Apa yang saya suka makan? Bila kot SCB malam-malam biasa. So telur is one of them juga yang saya selalu buat. Saya selalu rebus rebus telur tu separuh masak, ataupun half macam hard boil egg. Saya makan gitu aja kan. Letak black pepper sikit, letak garam sikit. Gempak babe. So itu yang saya selalu makan jugalah sebenar-benarnya. Which is saya rasa macam, why not you try benda ni dalam seminggu dulu. Tengok macam mana apa yang korang rasa. Especially the morning and the night punya activity. The night and the morning routine, yang mana saya minum apple cider vinegar 1 sudu dan dilutkan dengan air. Campur juga lemon juice plus chia seed plus madu. Pembuangan dia memang sangat gepak. Memang best. Highly recommend kepada anyone yang nak turunkan berat badan. Walaupun tak ada rasa nak turunkan berat badan, korang boleh buat juga sebab it gives you a booster, energy booster. Dia akan bagi korang lebih sihat sebenarnya kan. So itulah saya punya cara, macam mana saya punya tips lah, macam mana saya boleh maintainkan berat badan saya dan maintainkan saya punya look. Alright, that's all for now. Thank you for watching. Dan saya letakkan saya punya WhatsApp link tu sebabkan saya nak membantu anda. Saya nak reaching out to all of the people supaya anda semua boleh contact saya, supaya saya boleh kirakan berapa banyak kalori yang korang perlukan. Dan saya akan bagi ebook 12 tips cara nak turunkan berat badan dalam tempoh 7 hari secara percuma. Dan saya akan bagi free consultation, dan saya akan call anda. Saya akan explain ke anda kalori ni benda apa sebenarnya, each and every one of you yang WhatsApp saya. Dan saya akan pastikan korang semua faham daripada apa yang saya bagi itu, how much kalori yang korang perlukan. Dan insyaAllah saya akan cuba membantu anda dapat turunkan berat badan sekiranya anda memberi saya peluang untuk saya bantu anda. Itu dia. So saya nak tengok ada tak soalan lagi. If ada soalan, this is our last Copac. Okay, saya nak tengok. Ana Farisha, you are still here. I really appreciate you, I really appreciate for those yang still watching. Saya appreciate kepada Edain Rapura, appreciate kepada Zack, appreciate kepada Kak Ros, because you are saya ni harap yang menonton ni korang akan dapat manfaat daripada apa yang saya share. Sekiranya korang rasa apa yang saya share ni really bermanfaat, korang boleh follow page saya, page Syah AK, sebabkan saya hari-hari akan buat live dekat situ. Dan sekiranya anda nak dapatkan lebih personalized touch, boleh masuk dekat dalam grup Sihat Cepat. Saya dah letak link dekat dalam situ juga. Korang boleh klik link tu dan boleh masuk dekat dalam grup tu secara percuma juga. Everyday saya akan bagi content, everyday saya akan bagi something supaya macam tips-tips macam ni, supaya korang boleh dapat manfaat daripada saya untuk turunkan. Selain daripada itu, saya letakkan juga WhatsApp link saya, especially for those nak lagi personalized punya approach daripada saya. Sebab apa? Saya dah membantu ramai orang untuk turunkan berat badan, dan saya nak juga be part of your success journey untuk turunkan berat badan. So tahun 2020 dah nak dekat. Lagi 13 hari je lagi 2 minggu lagi, less than that pun sebenarnya. So why not kita start now untuk turunkan berat badan. Korang dah boleh tulis dah korang punya azam tahun baru untuk turunkan 10 kilo. Saya boleh bantu anda 10 kilo turun sepanjang tahun 2020. But it has to start now. Korang kena message saya, sebabkan once dah habis the live ni, korang mungkin tak nampak lagi saya punya live dekat dalam Facebook group ni. Why? Sebabkan this is a watch party, live betul pun. So it's either korang message saya sekarang, follow Facebook page saya sekarang, join Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat yang saya letak link dekat situ juga. Buat benda tu semua, saya akan bantu anda untuk dapatkan the idea macam mana cara nak turunkan berat badan. Saya nak mengajar anda macam mana anda boleh turunkan berat badan dengan sendirinya tanpa
bersama dengan saya rest of the year. Just macam bagi saya masa dalam seminit 2 minit mungkin baca e-book yang saya bagi, insya-Allah boleh bantu anda dah. In fact dengan live saya sekarang ni pun sebenarnya kalau korang dapat follow few things, saya yakin dalam seminggu tu korang dah nampak kesan dah. Seminggu tu tak cukup, bagilah masa sebulan. Sebulan tu insya-Allah akan nampak kesan dia, sebab this is just a supplement. The main thing is that what you eat day in day out. Bukannya supplement ni just a supplement, dia membantu serba sedikit je, dia tak membantu dalam tempoh atau jangka masa yang lama sekalipun, but it helps a little bit juga. Alright. Dah ni dah longgar dah rahang ni. Boleh tolong. Alright, I think that's all for now. Thank you for watching. I really appreciate your presence kat sini, dan saya doakan anda semuanya supaya berada dalam limpah kurniaan Allah, supaya Allah memberi rahmat kepada korang semua, supaya Allah memberikan korang kesihatan, bagi korang masa untuk beribadat dengan Allah, dapat ada masa untuk menjaga kesihatan korang juga, dan dapat membantu lebih ramai lagi orang, memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang, supaya ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada apa yang kita sharekan ni. Sebab saya yakin apa yang saya share ni adalah something yang betul-betul memberi manfaat kepada ramai orang. So why not kalau katakan kita jadikan ini sebagai satu culture yang mana once benda yang bagus tu kita share, once yang tak bagus tu kita tak payah share. Sebab dekat luar sana, dekat Facebook sana tu ada banyak gila benda yang tak apa-apa yang kita sibuk sangat nak duk share kan. So be positive dalam you punya life. Percayalah apa yang berlaku ni ada hikmah dia. Dan saya cakap benda ni secara general, dan saya nak korang yakin dengan diri korang bahawasanya anything that you nak achieve, you will achieve. Anything that you want to get, you will get, as long as you have the drive to do something about it. So apa yang korang kena buat sebenarnya untuk achieve sesuatu tu, tak kisahlah nak achieve apa-apa sekalipun, nak achieve dari sudut business punya achievement ke, nak dapatkan macam-macam ke, education is number one. Ilmu tu adalah sangat penting untuk korang ada sebelum korang buat apa-apa. Korang boleh beli kereta yang paling terpantas dalam dunia, tapi kalau korang tak reti bawa kereta, lupakan, samalah juga. You can dream whatever you want dalam dunia ni. You can dream to have a big house, big car, whatever lagi big kan dalam dunia ni. Tapi kalau katakan korang tak, you don't know macam mana cara nak dapatkan benda tu, dah lah, cukuplah tu. Baiklah korang buat benda yang praktikal. Jangan jadi angan-angan mak jenin yang just cakap, yang just berimpian sahaja tapi tak buat apa-apa. So dia kategori sebagai pemimpi je lah. Kata macam tu kat orang sebelah, kalau ada orang sebelah lah. Kita kena keep on fighting dengan apa yang kita buat, betul kak? Kita kena keep on fighting dengan apa yang kita nak achieve. Tulis dekat buku macam ni. Saya tulis buku dekat saya, buku ni penuh dah ni. Saya punya buku penuh dah. Saya tulis ni pada bulan 10 sahaja. Kata 7 lah. Saya tulis macam-macam benda. Bukan diary pun, macam tulis apa nak kena buat, apa yang saya nak achieve. Kadang-kadang bila saya down, saya tulis balik kenapa saya buat benda ni, bagi saya motivate balik. Tu benda yang macam sadis lah kan. Siapa sini nak tahu satu benda? Siapa sini nak tahu satu benda? Boleh tak like sikit ataupun komen sikit satu benda yang macam something pasal diri saya lah. Siapa nak tahu pun. Okay lah, bye. Satu benda pasal diri saya yang mungkin saya boleh share something kan dekat korang. Dia tak siapa-siapa nak tahu. Thank you Zack. Apa benda saya nak share ni kan? Kadang-kadang kita ni manusia tau. Kita ni adalah manusia. Biasanya kita punya macam mana, kita punya drive kita tak menentu. Kenapa apa saya cakap drive kita tak menentu? Drive kita ni macam, contohlah macam saya ni, honestly speaking, apa yang saya buat ni adalah untuk saya bantu lebih ramai orang untuk turunkan berat badan. Saya tak dapat apa pun sebenarnya. Honestly speaking, saya tak dapat apa pun. Just that kalau katakan orang nak saya coach, saya coach. Tapi malam-malam saya buatlah, setiap malam saya tak dapat apa-apa pun. Tak ada siapa pun bayar saya untuk saya buat benda ni. Honestly speaking, this is just
something yang saya nak buat supaya saya boleh dapat lebih ramai orang turunkan berat badan. That is my mission tahun 2020 sampailah ke tahun 2030. This is my mission. Saya nak jadikan someone yang boleh bantu orang turunkan berat badan. That is what I want to do. Tapi of course bila kita buat something yang macam ni, pertama ada orang akan cakap, okay, betul ke ini kau nak buat ni? Kau dulu kerja, saya dulu belajar dalam jurusan engineering, telecommunication engineering, dan saya buat kerja sampai ke Australia, kerja kat few other countries juga, Sabah Sarawak, especially saya dah round satu Sabah Sarawak dah. Lepas tu pula saya dah enjoy being an engineer. Tapi saya punya passion dalam hati saya adalah sebenarnya dalam fitness. Dan saya nampak ramai orang saya boleh bantu dalam fitness ni rather than telecommunication. Dan apa buat masa tu 2016 saya buat business sendiri dalam telecommunication, and I earn quite a lot of, I get a lot of projects, alhamdulillah. Tapi at one point saya rasa macam that's not what I want sebenarnya. Dia punya stress level dia, dan saya tak dapat nak bantu orang. This is apa yang saya nak cuba buat. This is apa yang saya cakap ni dalam hati saya sendiri. Saya nak bantu orang, tapi saya tak dapat nak bantu orang melalui telecommunication itu sendiri. Saya hanya boleh bantu diri saya sendiri, dan saya boleh bantu family saya sendiri melalui gaji yang saya dapat, melalui projek yang saya dapat, melalui projek-projek yang saya buat tu. Tapi bila saya dah macam stres kerja, makan gaji, dan saya dah stres kerja buat dalam telecommunication, and one thing for sure that saya minat, saya punya passion dalam fitness, saya keep on belajar tentang fitness ni daripada geng-geng otai-otai lah, dia pergi attend kelas lah. Saya pergi kelas tau, padahal aku ni telecommunication engineer, telecommunication punya background. Saya pergi kelas dalam nutrition, saya pergi kelas dalam training, saya pergi ambil course tu, ambil course ni, semua benda tu. Kenapa? Sebab saya nak improve diri saya dalam physical punya, dalam fitness punya perspektif. Tapi at one point this year sebenarnya, starting point dia adalah macam lepas saya macam ada orang dia buat deadlift. Tahu tak deadlift apa? Deadlift tu maksudnya, deadlift lah, korang boleh google deadlift kan, deadlift. Saya nampak ada seorang mamak ni, dia buat deadlift tu, cara dia buat ni, ya Allah, membahayakan, agak berat-berat, dan cara salah pula. Sebab kalau salah cara deadlift ni, salah cara angkat barang, dia boleh injured, dia boleh meletup dia punya belakang dia, terus kena slip disc, terus hospitalized, silap hari bulan, terus lumpuh. Boleh jadi macam tu kalau salah cara deadlift. Any movement dekat dalam gym kalau salah cara, nauzubillah, macam-macam benda boleh jadi. So itu yang saya macam, bro kejap, cara kau salah ni kan, cara kau salah. Saya bantu dia, dan saya bantu lagi, dan alhamdulillah dia dapat kesan macam aku ni power juga buat benda ni kan. So saya buat lagi kan. Dan ada dia orang lain pun tegur je kan, macam mana cara nak turunkan berat badan, macam mana nak build more muscle macam tu. So saya nampak saya dapat bantu orang dekat situ somehow. Bantu orang macam mana? Bantu orang untuk turunkan berat badan. Dan situlah saya punya collaboration dengan salah sebuah dia cover pada exercise, saya cover pada nutrition, sebabkan saya lebih minat buat nutrition. Sebab saya tak suka train one on one sangat macam tu kan, just macam gitu je boleh lah. Tapi macam saya ada masa saya buat benda lain. Saya tak nak spend masa terlalu lama sangat dekat gym, sebabkan saya pun ada family, ada anak juga. Saya tak nak spend masa terlalu lama sangat dekat gym. Saya pergi gym hanya nak workout sahaja, itu je saya nak. Kalau katakan pergi untuk kerja, just once in a while boleh lah, tapi selalu sangat saya tak mau. Saya lebih prefer saya buat coaching macam ni, saya buat macam online, ajar pasal nutrition, tentang macam mana cara nak makan. Itu saya nampak benda tu lebih efektif lah bagi saya kan. Sebabkan ramai orang tahu sangat cara nak exercise, tahu sangat nak buat ni. Sebab semua orang tu boleh buat je sebenarnya, tinggal nak makan yang payah sikit. Sebab makan ni kita tak faham, makan ni something macam satu benda yang pleasure. Kita makan, kita tak rasa pun kita ni cukup makan ke tak. Sampai satu tahap kita rasa macam kita terlebih makan, which is not too good sebenarnya in some sense. That's why saya come out dengan ajar tentang macam mana cara nak kira kalori, macam mana cara nak track kalori dan sebagainya. Apa saya nak cerita sekarang ni adalah, aku dah lagi tajuk dah ni. Dalam tempoh journey saya ni, walaupun tak panjang kan, ada waktu saya down. Ada waktu saya macam sedih kan. Ada waktu saya macam merasa macam demotivated. Ada waktu saya macam nak give up. Ada waktu saya rasa macam malas lah nak buat benda ni dah, lantak lah diorang ni semua. Ada rasa macam tu, honestly speaking, memang ada at some point. Tapi saya rasa macam hang on.
Saya tengok balik buku saya tulis, saya tengok balik page yang mana saya tulis kenapa saya buat benda ni, nak bantu ramai lagi orang untuk turunkan berat badan. That is my first mission sebenarnya. Kenapa saya buat benda ni setiap malam, 10 malam hari-hari. Honestly speaking, every single time yang saya buat live setiap malam ni, 1 jam lebih ni, 1 jam setengah dah, saya tak dapat apa pun sebenarnya. Saya tak dapat 1 sen pun daripada anyone. Saya just nak bantu je, sebab saya tahu bila saya bantu orang, Allah akan bantu saya. Bila saya bantu orang, Allah akan bantu saya punya benda-benda lain yang mungkin saya tak dapat nak buat. Saya ada mission saya, sebab saya believe in God. Saya believe that in positivity. Saya yakin that yang everything yang kita buat tu ada benda-benda bagus yang kita buat tu ada dia punya balasan dia punya kebalasan, dia punya reward dia, yang tu yang saya buat hari-hari benda ni. So that's why kadang-kadang ada orang tanya saya, PM saya jawab je. Cumanya kadang-kadang saya rasa macam kalau ada soalan tu terlalu ekstensif sangat, sampai saya rasa macam current client saya macam dah tak dapat dah eksklusif macam tu. Sebabkan saya duk jawab soalan macam tu, saya terpaksa sorry bro, my client lah kan. So it's fair to my client, sebabkan my client pays me. My clients bayar saya untuk saya bagi benda ni semua, tapi I give you like extra privilege, I give you extra, faham tak maksud saya kan? It's not fair for my client sekarang ni yang sekarang ni bayar saya, yang bayar masa dia untuk dapatkan saya punya coaching, dan saya tak dapat. Sorry sesengat kalau soalan tu terlalu deep sangat kan. Cakap soalan macam yang dia tanya hari ni tu, saya tak ada masalah sangat, saya boleh jawab. Tapi macam saya prefer macam soalan-soalan yang macam tak terlalu personalized, too personalized, too long. Macam tu kan, faham saya. So that's why walaupun saya niat saya nak bantu orang, tapi saya rasa macam bersalah kepada klien saya kalau katakan soalan-soalan yang dia tanya tu terlalu personalized, terlalu banyak for too long. Itu dia, sebab it's not fair for my clients lah. So basically macam tu. So macam saya cakap tadi, bila saya tengok balik kat buku saya tulis the reason why I want to do this because I want to help more people. Dan saya target tahun 2020 saya dapat berengage dengan orang. Maksud saya dapat bantu 200 orang setiap bulan. Nama orang yang berlainan, kalau boleh, maksudnya orang yang berlainan tu saya bantu. So dalam tahun 2020 saya akan cuba dapatkan 2,400 orang lah untuk saya bantu dia turunkan berat badan. Saya tak buat benda ni secara gila-gila macam sekarang ni. Sekarang ni agak gila-gila juga saya buat, sebab saya pun tengah, that's why saya meeting lah, collaborate lah, itulah, inilah. Why? Sebabkan saya nak bantu lebih ramai orang lagi. Honestly speaking, macam saya cakap tadi, saya buat live saya tak dapat apa-apa pun. Just that I want to share my knowledge, I want to help more people, I want to give to you guys more values, supaya bila korang berada dekat sini, korang tak buang masa, korang tak macam tengok benda-benda yang bukan-bukan. I'm not doing any stupid jokes kat sini, tapi yang saya tahu, saya memberi manfaat kepada orang. Kenapa? Saya ulang lagi sekali, walaupun saya terpaksa ulang beribu kali, because I think this is one of my biggest drive juga. Kenapa saya buat benda ni adalah kenapa? Because sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang saya cuba nak buat, saya nak bakar semangat saya untuk buat benda tu hari-hari without fail. Kalau mungkin lewat seminit 2. Awal tu ada je lah seminit 4 minit awal, macam hari ni. Alright, so that's why saya rasa macam saya bagi nombor telefon saya bagi anda WhatsApp saya untuk saya bantu anda turunkan berat badan. Sekiranya anda ada masalah itu, saya nak anda rasa berkeyakinan diri untuk untuk dapat figure ataupun berat badan yang korang gila-gila nak for so long kan. Ramai orang letakkan azam tahun baru dia untuk turunkan berat badan. Ramai sangat yang saya nampak, tapi tak ramai yang dapat achieve. Kalau korang perasan, banyak gym dekat luar sana yang dah buka macam cendawan tumbuh selepas hujan, tapi kenapa kita masih lagi adalah orang yang paling gemuk sekali dekat Southeast Asia? Because it's not about gym tau. It's not about apa-apa pun. It's not about makanan sihat kalau ya pun.
Tapi sebenarnya it's about kita sendiri. Sebab kita tak nampak apa yang kita buat tu nampak kesan. So macam mana nak nampak kesan? Kalau kita buat secara membabi buta, kita buat secara sembrono, kita takkan dapat kesan. Kalau kita buat benda tu hari-hari dan kita expect different result, itu adalah kata Einstein. Saya quote balik dalam bahasa Melayu dia, photos yang buat benda yang sama hari-hari but expected different result is a crazy person. Is a crazy person. Dia adalah orang gila. So apa yang saya nak adalah korang faham, korang tahu dan korang realise berapa banyak korang perlukan untuk makan sehari melalui pengiraan kalori yang saya nak kirakan for free ni. Kira for free lagi. Saya kirakan juga for free dan saya bagi free consultation dan saya bagi free ebook secara percuma berjudul 12 tips nak turunkan berat badan dalam tempoh 7 hari. Alright. Dahlah bagi apa tu kalori. Bagi kalori, jumlah kalori yang diperlukan. Saya bagi ebook pula. Malas nak baca buku, tak apa, saya explain pula apa dekat buku tu. Tak ke macam satu kerja. That's why saya rasa macam if you guys want me to be part of your fitness journey, saya akan bantu anda. Dan kalau katakan the first, join saya punya WhatsApp lah, follow saya punya Facebook page, join saya punya Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat. Dan kalau siapa nak dapatkan personalized touch, WhatsApp saya sekarang, PM saya sekarang dan saya akan bantu anda. Saya akan bantu anda turunkan berat badan dalam tempoh yang sangat singkat. Tanya Kak Ros apa yang korang. Alright. Thank you for joining in. Thank you for those yang masih dekat sini. Saya perasan ada Ana Farisha juga kat sini. Thank you Ana Farisha. Thank you Kak Ros. Thank you Zack. Thank you semua yang ada kat sini. Thank you Dan Indrapura. Thank you kat sini. Kalau saya nak sebut satu-satu mau gugur rahang saya. Thank you Kak Zaria. Thank you Kak Teh. Thank you Muhammad Zahari, Muhammad Saini. Thank you for watching. Saya doakan anda berada di dalam limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya, dan saya doakan korang sihat dan berjaya. Assalamualaikum.